Ini kisah di zaman tori, ada pujangga pantun puisi. Kisah lama tukang misi, cerita tak pernah kerikusi. Dan sampai ke haluan, bertanya sesat jalan. Tiba ilmu jadi bekalan, sopan santun dikekalkan. Cuci lari, perut lapar, tumpah dalam kapal laut. Kalau kening atas mata, mesti misai atas bulu. Ada kisah tuna dan darah, kita mana dalamnya lama. Bukanan teristi asap cakaran harimau. Panglima tibakan panji setia balai seri bergema. Halangan tiba kita tempuh bersama. Cekak pendekar tak pernah rasa gentar. Barat ke timur, selatan ke utara. Cinta putih di garis Laksmana. Belok ke kiri. Jalan terus. Oi, kau nyamuk. Nyamuk? Mana nyamuk tu hamba? Apa ni? Mana nyamuk? Apa ni? Hamba perlukan lebih banyak hati nyamuk untuk diberikan pada Sultan. Kalau dapat tuan hamba tampar nyamuk, berikan semuanya pada hamba. Kalau hamba dapat tampar tuan hamba sekarang ni pun sedap juga ni. Tidak. Hamba gerak dulu. Apa je perangai ni? Nyamuk pun jadi hal. Ni apa pula ni? Hai. Ini kenapa ni? Siapa pula yang langgar hamba ni? Minta maaf. Dengan bedah hati hamba ni. Ingat senang ke nak kumpul? Bedah hati hamba. Tuan hamba, boleh hamba tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam kampung ni sekarang ni? Nampak huru-hara sekali. Janganlah tanya hamba. Tanya mereka kat istana tu. Disebabkan mereka lah semua ni. Macam-macam. Hati hama lah. Hati nyamuk lah. Dan macam-macam lagi disebabkan Puteri Gunung Ledang tu. Puteri Gunung Ledang. Istana. Macam mana hamba nak jumpa orang istana ni? Carilah sendiri. Dah, sudahlah. Hamba Cari istana negeri ni kerana Sultan dia perlu tahu tentang apa yang terjadi pada rakyat ni. Nyamuk. Oi! Mana nyamuk? Nyamuk. Nyamuk tak ada! Bang hamba. Nyamuk. Pendawa Raya melihat apa yang dilakukan oleh Sang Kelembai di bawah sana. Hamba rasa tuan hamba hantar surat tarik balik segala pendawaan. Tidak semudah itu, Tuan Peguam Cara. Lihat dulu, kita tak tahu apa yang Sang Kelembai akan hadapi di kampung yang huru-hara ni. Mungkin dia akan menggunakan kuasanya. Kita tengok dulu. Tidakkah tuan hamba dengar apa yang dikatakan oleh Sang Kelembai tadi? Atau mau hamba ulang tayangkan balik? Cepat betul tuan hamba lupa ya.
Bendara. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patik, harap diampun. Patik menjunjung utuh segala. Bendahara. Tuanku. Apa agaknya kabaran rakyat better di luar sana, Bendahara? Mereka ikut ke apa yang better titahkan? Ya, tuanku. Segalanya berjalan dengan lancar. Rakyat jelata sedang berusaha untuk lakukan apa saja yang dititahkan oleh tuanku. Segalanya baik-baik belaka. Gembira hati Beta mendengarnya, Bendahara. Beta tak sangkalah rakyat Beta begitu setia dengan kehendak Beta. Beta rasa mereka dah tak sabar menerima permaisuri baru. Tak sabar, tak sabar. Cakoi! Patik, tunggu! Berhenti. Pandang ke kanan. Jalan terus. Cakoi! Tunggu! Mana yang hutan ni? Mana? Tak nampak pun. Biar Patik panjat pokok tengok dulu. Pergi cepat dah. Nampak? Tuanku, kau jom sana tuanku. Mana? Rasanya itu tuanku. Mana aja kalau jatuh tu dia lah tu tuanku. Tu? Ya. Yang bulat-bulat hitam tu? Beta nampak. Tenang tuanku, tenang. Tarik. Bawah sikit tuanku, bawah sikit. Ampun. Ada. Cakoi. Tak ada apa-apa tunggu. Ada. Tak ada apa-apa tunggu. Sudah. Naik. Ada. Hei. Teruk tu. Hei, siapa kamu ni? Ampun tuanku. Siapa kamu ni? Datang mengganggu Beta ni. Hamba Kelembai, Sang Kelembai. Hamba datang membawa pesan daripada rakyat jelata tuanku. Ampun tuanku. Hei, Bendahara. Tuanku. Sejak bila rakyat Beta boleh datang berutusan dengan Beta ni? Sejak tuanku ingin memenangi hati Puteri Gunung Ledang, tuanku. Kot. Ampunkan Patik, tuanku Sultan Melaka yang mulia. Izinkan Patik mencelah dan bertanya. Sepanjang Patik berjalan nak sampai ke sini, ke serata negeri Melaka yang makmur dan indah ini, Patik berjumpa dengan banyak perkara-perkara pelik. Ada rakyat yang tengah menangis hingga nak penuhkan satu tempayan. Ada rakyat yang tengah memotong hati nyamuk, memotong hati hama hingga berdulang-dulang hendaknya. Wah, bukan main permintaannya. Mengapa begitu jadinya rakyat Melaka? Kesian mereka tuanku. Ampun tuanku Sultan Melaka. Bendahara. Tuanku. Ceritakan. Kita penatlah nak cerita. Kau ni. Dia macam gini. Sebelum ni, tuanku titahkan kita untuk menganggotai rombongan meminangan Puteri Gunung Ledang. Dia setuju. Tapi itulah dia ada syarat. Apa syarat-syaratnya? Itulah. Ampun tuanku. Apa syarat-syarat Puteri Gunung Ledang tuanku? 7 tempayan air mata anak dara sunti. 7 tempayan air pinang muda. 7 dulang hati nyamuk. Betul lah tu dulang. 7 tempayan hati hama. 7 dulang hati hama. Dan puteri mahukan
jambatan emas dan perak daripada Melaka ini hingga ke puncak Gunung Ledang. Hai. Dan yang terakhir, dia mahukan darah putera mahkota Beta, Raja Ahmad. Ampunkan Patik Tuanku Sultan Melaka yang sangat mulia. Tuanku, seorang raja yang mulia akan lebih mementingkan rakyatnya. Tuanku tak kesian kepada rakyat Melaka hari ini, Tuanku. Mereka terseksa, mereka bersusah payah hanya kerana permintaan seorang puteri. Tuanku tak perlu meletakkan permintaan orang lain, malahan diri sendiri lebih tinggi daripada permintaan rakyat. Apa lagi permintaan daripada seorang puteri Gunung Ledang? Hei, siapa kamu sebenarnya ni? Nak menasihati Beta? Beta tak pentingkan diri sendiri. Betul, Bendara? Betul. Beta kahwin untuk rakyat Beta juga. Betul. Ampunkan Patik Tuanku Sultan Melaka yang sangat mulia dan bijaksana. Tuanku, izinkan Patik yang hina ini bertanya. Sanggupkah Tuanku melaksanakan syarat terakhir dari Puteri Gunung Ledang, iaitu menyediakan semangkuk darah putera mahkota Tuanku sendiri untuk diserahkan kepada puteri? Sudah pasti Tuanku tidak sanggup kerana kasih seorang bapa. Begitu jugalah sepatutnya kasih Tuanku terhadap rakyat jelata. Tetapi Tuanku jangan bimbang, Tuanku. Patik hadir dengan cadangan untuk menyelesaikan perkara ini dan membantu Tuanku. Ampun, Tuanku. Sebenarnya memang benar. Beta tak sanggup nak mengambil darah putera Beta. Bendara. Tuanku. Benar ke Beta ni pentingkan di sini, Bendara? Tidak, Tuanku, tidak. Tak. Tidak. Benar ke Beta ni tak tahu apa yang berlaku dengan rakyat Beta? Tidak, Tuanku. Tuan hamba, apa yang ingin Tuan hamba lakukan sekarang? Bendara, ampun Tuanku Sultan Melaka yang mulia. Ya. Begini, hamba ada banyak cadangan yang boleh hamba lakukan untuk menyelesaikan keadaan ini. Ampun Tuanku. Ya. Tuanku jangan risau dan bimbang. Patik akan lakukannya. Betul saya akan kembali? Betul, Tuanku. Betul? Ampun, Tuanku. Betul. Patik akan lakukan. Patik pergi sekarang, sebelum terlambat. Jangan bimbang, Tuanku hanya bertenang dan jaga rakyat betul-betul, Tuanku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, hamba lihat. Hamba dah kata tadi, sang kelembai itu baik orangnya. Jangan terlalu yakin, Tuan Peguam Cara. Cerita tak habis lagi. Hamba yakin, hamba akan menang. Tuan, hamba akan kalah. Yakin tu akan membawa padah. Jaga-jaga, Tuan Peguam Cara. Apa yang jauh sangat ni? Duduk tinggi-tinggi, duduk bawah-bawah kan senang. Allahu Akbar. Teruskan mendaki. Jangan membebel. Kau ni bukannya nak tolong. Tolong. 5 langkah ke kiri. Allah. Maafkan hamba. Apa langkah-langkah ni? Tak nampak ke? Siapa tuan hamba? Tuan hamba sudah sampai ke destinasi. Dah, saya tahu dah. Apakah itu? Itu namanya tangan penghubung, Tuan Puteri. Hamba Kelembai, sang Kelembai, datang kemari mencari Tuan Puteri kerana ada perkara yang perlu hamba sampaikan berkait hal peminangan Sultan Melaka terhadap Tuan Puteri. Tentang pinangan? Bukankah Beta sudah beritahu tentang syarat-syarat Beta tempoh hari? Mengapa perlu datang kembali? Sayang, 1000 kali sayang, Tuan Puteri. Kalau Tuan Puteri berjalan ke seluruh negeri Melaka hari ini, Tuan Puteri akan melihat kesedihan yang amat sangat. Kerana
melaksanakan hajat seorang raja yang sedang gilakan seorang puteri yang penuh dengan permintaan yang kejam. Seluruh rakyat terpaksa bekerja siang dan malam kerana dipaksa oleh rajanya memenuhi segala permintaan. Sudah. Beta tak mahu dengar tentang semua ini. Apa yang Sultan lakukan pada rakyatnya bukan kerana beta. Kerana sikap pentingkan dirinya sendiri. Tuan Puteri, kalau dari awal tidak bersetuju dengan peminangan Sultan Melaka, kenapa tidak diberitahu dari awal saja? Kenapa diletakkan segala syarat yang bukan-bukan seperti ini? Sudahlah. Beta tak mahu dengar tentang semua ini. Kembalilah kepada Sultan. Beta hanya mencari calon yang sesuai sahaja. Tuan Puteri, hamba masih belum selesai lagi dengan Tuan Puteri. Tuan Puteri, maafkan Fatik. Sebentar, Tuan Puteri. Ada sesuatu yang ingin Fatik tunjukkan pada Tuan Puteri. Sebentar. Sebentar, ya. Hamba nak Tuan Puteri tengok ni. Ini apa pula? Ini namanya tab pencetak. Tab pencetak? Ya, Tuan Puteri. Bukan saja untuk mencetak, tapi ada gambar-gambar bergerak. Sekarang, Tuan Puteri tengok ni. Inilah akibatnya yang berlaku terhadap Melaka sekarang ini, berakibatkan daripada permintaan Tuan Puteri terhadap syarat-syarat peminangan Sultan Melaka. Tengok. Kesian kan? Sebenarnya, beta tak menyangka yang Sultan akan berbuat dengan betul. Tapi, bukan salah beta. Siapa suruh Sultan tak faham apa yang beta ingin sampaikan? Beta hanya ingin menolak pinangan Sultan sahaja. Sebab itu, beta meletakkan syarat-syarat sebegitu yang susah untuk Sultan lakukan. Termasuk semangkuk darah anaknya. Sebab beta tahu Sultan tak sanggup melakukannya. Itulah sebab dan punca bagi segala perkara dan malapetaka yang berlaku di Melaka sekarang ini, Tuan Puteri. Tuan Puteri, ini soal jodoh. Tuan Puteri tak perlu berlapik-lapik, tak perlu berjodak-dalik. Sepatutnya Tuan Puteri berterus terang saja. Dan sekarang ini akibatnya semua orang satu Melaka mendapat derita. Jadi, apa yang beta harus lakukan sekarang? Bagus soalan tu, Tuan Puteri. Begini. Kalau benarlah Puteri Gunung Ledang tak bersetuju dengan permintaan Sultan Melaka, maka perlu dibuat satu pernyataan rasmi dan biar Patik sampaikan kepada Sultan Melaka bahawa Puteri Gunung Ledang menolak peminangan Sultan Melaka. Baiklah kalau begitu. Sang Lembai, katakan saja pada Sultan yang beta membatalkan segala... Sebentar. Tunggu, Tuan Puteri, ya. Sekejap. Ada sesuatu yang lain. Baiklah. Sekarang, Tuan Puteri ulang balik apa yang Tuan Puteri sebut sebentar tadi. Untuk apa ni? Ini untuk merakam suara Tuan Puteri. Semula, ya. Maafkan Patik, Tuanku, Sultan Melaka. Beta tak minta lagi pun. Patik salah, Tuanku. Ampun, Tuanku. Sang Lembai. Apa kena kamu semua ni? Penakut. Nara. Tuanku. Tuanku. Sang Lembai datang, Tuanku. Sang Lembai datang menghadap, Tuanku. Kita nampak. Boleh tak cuba jangan nak membodik sangat? Patik salah, Tuanku. Ampun, Tuanku. Ampun, Tuanku. Sudah 5 hari dah, Sang Kelembai. Tuanku. Beta keluar masuk hutan nak berjumpa dengan Sang Kelembai. Beta tunggu Sang Kelembai. Baru muncul, ya. Beta ingat beta dah kena tipu.
Jangan Tuanku. Jangan Tuanku. Ampun Tuanku. Tak mungkin Patik akan menipu Tuanku, Raja Besar. Tuanku, Patik tak suka ditipu dan Patik tak mungkin akan menipu. Tapi Tuanku, Patik dah naik atas dah. Patik dah jumpa dah. Ya, Puteri Gunung Ledang. Patik dah ceritakan segala-galanya. Pasal Tuanku, pasal rakyat Melaka. Betul? Betul Tuanku. Betul Sang Kelumbai? Ya Tuanku. Apa Tuanku? Apa Tuan Puteri bagi tahu pada Sang Kelumbai untuk battle? Puteri Gunung Ledang kata Tuanku, segala syarat-syarat yang sebelum ini tu semuanya dibatalkan. Batal? Batal Tuanku. Tapi ada buktinya. Bentar ya Tuanku ya. Nah, ini dia. Apa tu? Patik ada rakam suara Puteri Gunung Ledang kat dalam ni. Kita nak dengar? Dah tentu. Nak dengar tak? Patut pasang ya. Ampun Tuanku. Biar. Aku tekan yang tengah tu. Tekan. Patik ingin membatalkan semua syarat Patik tempoh hari dan Patik ingin menolak pinangan Tuanku secara baik. Maafkan Patik sekali lagi Tuanku. Hei, apa kamu buat ni? Pergi belakang. Ini urusan Tuanku. Menolak pinangan battle. Kenapa Tuan Puteri tak beritahu daripada dulu? Dan kenapa letakkan syarat begitu? Sehingga battle telah menganiaya semua rakyat battle. Sabar Tuanku. Mungkin ada sebabnya. Tapi perempuan ni lain macam Tuanku. Ampun Tuanku Sultan Melaka yang mulia. Begini sebenarnya Tuanku. Yang sebelum ini tu, yang segala syarat-syarat yang Tuan Puteri bagi tu, sebenarnya nak bermaksud sebaliknya. Dia fikir Tuanku faham. Tapi rupanya Tuanku tak faham. Macam mana Sang Kelumbai battle nak faham? Hati battle ni dah jatuh cinta pada Tuan Puteri. Macam mana battle nak fikir lagi? Sekarang ini Tuanku dah boleh fikir. Tuanku dah kena macam ini, rakyat dah susah payah, rakyat dah dapat derita, Tuanku tak dapat apa. Tuanku dah boleh fikirlah ya. Terima kasih. Terima kasihlah Sang Kelumbai. Sebenarnya Sang Kelumbai telah banyak menyedarkan battle tentang tanggungjawab battle kepada rakyat battle. Sama-sama Tuanku. Tapi Sang Kelumbai, kalau ada masa, InsyaAllah Tuanku. Terima kasih Tuanku atas perlawanan Tuanku. Sang Kelumbai. Datuk Bendara. Terima kasih. Sama-sama Datuk Bendara. Datuk Bendara pun begitu juga ya. Kurang-kurangkanlah sikit perangai mengampu, membodek tu. Kalau boleh tak ada langsung. Tak apa, tak payah buat muka macam itu. Kita orang semua memang nampak, memang tahu. Yang Datuk kuat membodek. Buanglah, kurangkanlah. Ya? Patik rasa dah tiba masa ni untuk Patik bergerak ni. Terima kasihlah atas masa dan kesudian Tuanku di Melaka ni. Terima kasih Sang Kelumbai. Ampunkan Patik dan Sang Kelumbai memohon diri. Iyalah. Betul ya? Sila. Terima kasih Tuanku. Mari kita balik. Menjunjung perintah Tuanku. Ini kisah zaman Tori, ada pujangga pantun puisi. Kisah lama itu misi, cerita tak pernah kerikusi. Dan sampai ke haluan, meritanya sesat jalan. Timba ilmu jadi bekalan, sopan santun dikekalkan. Kucing lari, perlahan